Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar subjek akidah. Untuk tahun 2, kita akan sambung mengenai tajuk kesan beriman kepada Rasul. Tapi sebelum tu Ustazah nak kita sama-sama ingat balik ada berapa nama Rasul? Ada 25. Jadi Ustazah nak awak ikut kita nyanyi sama-sama, boleh? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah. Okey, jadi semua kita dah nyanyikan. Awak semua dah nyanyikan lagu 25 Rasul. Jadi Ustazah nak awak tak kena ingat, tak boleh lupa. Kalau orang tanya, kalau keluar peperiksaan, ada berapa orang Rasul. Jadi awak kena tahu ada 25. Tapi awak kena tahu juga siapa 25 tadi tu. Okey? Awak pun dah nyanyi kan? Okey, jadi pada hari ni kita akan lihat kepada tajuk yang baru. Okey, awak lihat kepada slide yang Ustazah tunjuk ni. Kita akan belajar tajuk kesan beriman kepada Rasul. Okey, macam sebelum ni kita pernah belajar tentang Ustazah bagi tahu apa nama-nama Rasul, apa hukum beriman kepada Rasul, apa tugas Rasul, apa sifat wajib Rasul. Ada berapa? Ingat lagi tak Ustazah ajar itu? Ada 4. Apa sifat mustahil bagi Rasul dan apa sifat harus bagi Rasul. Okey, baik. Jadi untuk hari ni kita nak tengok pula apa kesan. Apa kesan jika kita beriman kepada Rasul. Okey, jadi jom kita lihat kepada slide ni. Okey, tengok dekat kotak yang pertama, kesan beriman kepada Rasul. Okey, kesan beriman kepada Rasul terbahagi kepada 3. Ada 3 kesan. Yang pertama, kesan kepada individu. Apa maksud individu? Individu tu ialah seseorang. Okey, kalau awak tengok gambar kat bawah tu. Sekejap Okey, kalau awak tengok ada gambar kat bawah tu, ada gambar orang kan? Maksudnya individu tu seseorang. Apa kesan dekat diri seseorang itu jika dia beriman kepada Rasul? Itu yang pertama. Yang kedua, kesan kepada keluarga. Apa pula kesan kepada keluarga? Yang tu kita akan tengok nanti. Dan yang ketiga, kesan kepada masyarakat. Okey, baiklah. Jadi ada berapa kesan tadi? Ada 3 kesan. Yang pertama untuk individu. Maksudnya untuk seseorang. Kesan kepada keluarga. Yang ketiga, kesan kepada masyarakat. Okey, baiklah. Jadi jom kita tengok slide yang kedua. Okey, kita tengok slide yang kedua tentang apa kesan kepada individu, kepada seseorang tersebut jika dia beriman kepada Rasul. Apa kesan dia? Okey, jadi lihat slide yang pertama. Dapat mencontohi para Rasul. Dapat mencontohi para Rasul. Kalau kita, diri seseorang tu, bila dia beriman kepada Rasul, insya-Allah kesan dia dapat mencontohi para Rasul. Para Rasul yang macam mana? Jujur. Ingat lagi tak apa sifat-sifat Rasul? Jujur, lagi bijaksana,
benar. Benar kat sini maksudnya kita kena bercakap benar kan. Kalau kita beriman dengan Rasul, kita mestilah ikut sifat-sifat Rasul. Boleh? Okey, yang kedua, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hidayah dekat sini maksudnya petunjuk. Kalau kita beriman, seseorang itu dia beriman kepada Rasul, dia akan mendapat petunjuk daripada Allah. Tak kisahlah petunjuk apa yang Allah nak bagi, petunjuk yang ke jalan yang benar lah. Faham? Okey. Allah akan bagi petunjuk dalam kehidupan dia. Kalau seseorang tu dia tak beriman kepada Rasul, dia tak beriman kepada malaikat, dia tak beriman kepada Allah dan sebagainya, maka Allah tak akan bagi petunjuk dalam hidup dia. Maka dia akan sesat. Hidup dia tanpa petunjuk Allah. Kalau hidup seseorang itu tanpa petunjuk Allah, dia akan sesat. Sesatlah maksudnya tanpa bimbingan daripada Allah. Allah tak bantu dia untuk ke jalan yang benar. Jadi dia sesatlah. Betul? Okey. Jadi kita tengok pula slide yang kedua, yang seterusnya. Apa pula kesan kepada keluarga? Okey, tadi kepada seseorang, diri seseorang, diri individu. Apa pula kesan kepada keluarga? Awak ada keluarga kan? Semua ada keluarga, betul? Jadi, apa kesan kepada keluarga kalau keluarga tu dia beriman kepada Rasul? Okey, kita tengok yang pertama. Membina keluarga bahagia. Tengok gambar ni. Kan? Bila kita keluarga tu beriman kepada Rasul, insya-Allah keluarga akan menjadi bahagia. Faham? Okey, baik. Jadi untuk kesan kepada keluarga yang kedua ialah dapat mengambil pengajaran daripada kisah Rasul. Okey, awak tengok poin yang kedua kat bawah tu, mengambil pengajaran daripada kisah para Rasul. Contoh, kalau keluarga tersebut dia beriman kepada Rasul, dia boleh mendapat pengajaran daripada suatu kisah, daripada kisah-kisah Rasul. Contoh, Nabi Yunus. Awak tahu tak Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan paus? Yang mana ketika Nabi Yunus dia nak mengajak kaum dia untuk beriman kepada Allah, tapi semua kaum yang dia ajak tu tak nak ikut dia. Jadi Nabi Yunus pun marah. Bila Nabi Yunus marah, Allah pun memberi balasan kepada Nabi Yunus dan ditelan oleh ikan paus. Kiranya Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus tu dalam keadaan dia marah. Dalam perut ikan tu dia tengah marah. Sampailah satu tahap bila Nabi Yunus dalam perut ikan paus, Nabi Yunus buat apa? Dia dalam perut ikan paus, walaupun kalau kita dalam perut ikan paus mesti kita mati, betul tak? Tapi disebabkan Nabi Yunus mendapat mukjizat yang mana dia walaupun dia dalam perut ikan paus, Allah tidak menyebabkan ikan paus tu mematahkan tulang Nabi Yunus, tak. Jadi dia selamat dalam perut ikan paus tu. Bila dalam perut ikan paus tu, Nabi Yunus pun dia memohon keampunan kepada Allah. Dia bersabar, dia minta ampun kepada Allah sebab dia telah marah kepada kaum dia sendiri. Okey, jadi disebabkan peristiwa itu, kita dapat tahu Nabi Yunus walaupun dia sebagai Rasul, dia masih menunduk dan patuh kepada Allah. Dia masih merendahkan diri dia kepada Allah dengan meminta ampun. Dia bersabar dan dia beriman kepada Allah walaupun dia telah menghadapi ujian yang besar. Duduk di tengah laut dan ada dalam perut ikan paus. Kalau awak takut tak? Mesti kita takut, betul tak? Jadi dengan ujian yang sebesar itu, Nabi Yunus dia sabar. Dia sabar dan dia sentiasa memohon keampunan kepada Allah. Jadi dari kisah para Rasul tu, daripada kisah Rasul iaitu Nabi Yunus, kalau keluarga, kesan kepada keluarga, apa tadi? Kita dapat mengambil pengajaran.
Jadi pengajarannya kita kena sentiasa bersabar dengan ujian yang telah menimpa kita. Macam-macam ujian. Ada orang ujian lagi besar daripada kita pun, kita kena sabar. Okay? Dan sentiasa memohon pertolongan dan keampunan kepada Allah. Jadi itulah maksudnya kita dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada kisah para rasul. Ni poin yang ni. Poin yang ni. Dua kali saya tunjuk. Dapat mengambil pengajaran daripada kisah para rasul. Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Okey, apa pula kesan kepada masyarakat? Okey, tahun 2 awak faham tak apa maksud masyarakat ni? Masyarakat ni maksudnya ramai. Orang ramai. Maksudnya dia bukan masyarakat ni terdiri daripada orang yang ramai lah. Bukan semata-mata keluarga awak. Orang luar. Orang yang awak tak kenal. Itu pun kita panggil masyarakat. Orang yang berada di sekeliling kita ramai-ramai tu kita panggil masyarakat. Okey, jadi kat sini kita bincangkan tentang masyarakat Islam lah. Kita tak tengoklah masyarakat orang India, Cina, kita tak tengok. Kita tengok masyarakat Islam. Jadi kalau masyarakat Islam, apa kesan beriman kepada Rasul kepada masyarakat? Okey, jadi yang pertama, lahir masyarakat yang patuh dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Kan? Sama je kalau masyarakat pun beriman kepada Rasul, lahirlah masyarakat yang taat kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Okey, faham? Yang kedua, bersama-sama melakukan kebaikan dan meninggalkan larangannya. Kalau orang dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, insya-Allah dia juga beriman dan bersama-sama untuk membuat perkara-perkara kebaikan. Faham? Dia tak akan cuba untuk buat benda-benda yang jahat. Dia akan cuba untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu orang-orang yang beriman. Faham? Okey, jadi Ustazah ulang balik untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita ada 3 kesan. Kesan kepada individu, kesan kepada keluarga dan kesan kepada masyarakat. Awak kena ingat. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap awak faham apa yang Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.